Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana anda setia bersama kami di Esrawani dan juga di esrawani.com dalam melihat dan juga memberikan analisa terkini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan sabitan dan juga hukuman terhadap Datuk Seri Najib dalam kes rasuah melibatkan SRC International Sdn Bhd melibatkan dana RM42 juta. Keputusan yang dibuat sebulat suara oleh panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tengku Mat. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Pekan akan menjalani hukuman penjara bermula hari ini selama 12 tahun dan denda 210 juta. Jadi untuk sesi petang ini hinggalah jam 7 petang ini, saya akan melihat dari aspek bagaimana negara perlu bergerak ke hadapan dan iktibar yang perlu diangkat oleh pimpinan besar negara, mereka yang berkuasa, mereka yang ada pengaruh dan sebagainya, yang membuat keputusan tentang polisi dan juga dasar-dasar kerajaan berkaitan bahawa tidak ada yang kebal berkaitan dengan undang-undang jika mereka melakukan perbuatan rasuah, perbuatan yang menyalahi undang-undang negara, dan bagaimana juga kita perlu ada mitigasi segera berkaitan dengan pendanaan politik dan menjadi iktibar juga untuk kes-kes yang lain yang sedang dibicarakan ataupun ada yang sedang dibawa ke mahkamah. Jadi untuk melihat perkara ini, Cynthia Gabriel, pengarah eksekutif C4 ataupun Pusat Memerangi Kronisma dan Korupsi C4 sudah berada di talian pada petang ini. Cynthia, apa khabar? Khabar baik. Pastinya kita melihat dekat isu ini dan kita sudah menjangkakan apa yang akan diangkat oleh Mahkamah Persekutuan dengan 5 hakim membuat keputusan sebulat suara menyabitkan dan mengekalkan hukuman yang diberikan oleh Hakim Nazlan sebelum ini. Jadi kes ini merupakan satu kes yang presiden yang melibatkan profil individu yang tertinggi di dalam negara kita, iaitu mantan Perdana Menteri. Jadi apa yang boleh kita baca daripada pertimbangan Ketua Hakim Negara dan juga Barisan Hakim Rayuan untuk terus menyabitkan kesalahan yang sudah pun dijatuhkan sebelum ini? Ya, ini adalah memang hari yang bersejarah untuk negara Malaysia sebab ini adalah kali pertama di mana pimpinan politik yang tertinggi, ya, mantan Perdana Menteri telah pun disabitkan dengan hukuman dan juga sentence, ya, untuk rasuah dan juga untuk pengubalan wang haram dan juga pertuduhan pecah amanah. So ini adalah satu message bagi kita sebagai kumpulan masyarakat sivil yang telah menjunjung good governance, urus tadbir baik dan juga telah pun banyak kempen tentang anti rasuah. Kami telah mengikut kes ini secara teliti untuk 7 tahun sekarang. Dan pada masa 1MDB itu telah pun didedahkan oleh para wartawan di luar negara dan juga di sini, ya. So kami ingat juga macam mana susahnya untuk cuba ikut wang haram tu ataupun wang yang keluar daripada negara kita dan masuk ke dalam bank account mantan Perdana Menteri Najib Tun Razak, dan juga macam mana susahnya untuk bertanya soalan pada masa itu sebab ada mangsa, ya, yang ramai yang cuba untuk membawa keadilan kepada sistem kita dari 7 tahun yang lalu. So hari ini memang satu hari yang bersejarah dan ini adalah hari di mana kita boleh berkata secara sebulat suara bahawa institusi kehakiman kita adalah institusi yang telah pun dipulihkan daripada isu 1988 tu dan telah pun demonstrasi integriti yang paling tinggi hari ini. Sebulat suara mereka telah sabitkan kesalahan rasuah dan sebulat suara mereka telah pun kuat, ya, bersama untuk berteguh diri daripada serangan-serangan yang datang daripada luar terhadap keluarga ketua hakim dan juga terhadap institusi kehakiman secara keseluruhan yang telah pun diberi banyak cabaran. So saya rasa ini adalah satu message yang sangat kuat kepada
perasuah negara ini, terutamanya mereka yang pegang kuasa. Dan dalam memegang kuasa itu telah pun uh, menjalankan tugas secara tidak jujur dan juga telah pun seleweng wang rakyat dan telah pun memberi banyak kesusahan ya kepada rakyat di mana sistem demokrasi kita telah pun diancam dalam beberapa aspek dalam masa 7 tahun ni. So saya harap dalam forward movement kita nak lonjak ke depan tu, kita nak berjaya sebagai sebuah negara. Dan ini adalah satu mesej yang besar bukan saja kepada rakyat Malaysia tetapi kepada semua warga antarabangsa, negara-negara antarabangsa yang kuat sekarang telah pun berganding bahu untuk menentang rasuah. Sekarang untuk tengok salah guna kuasa tu adalah salah satu unsur yang sangat besar dalam membuat isu rasuah. Dan kalau ada kuasa, mesti ada tanggungjawab, mesti ada accountability, mesti ada transparency. Dan ini adalah satu pembelajaran untuk kita semua. Dan saya harap dalam kes di mahkamah yang akan datang, kita akan menjadi lebih teguh, lebih berani untuk mencari kebenaran. Sebab mesej hari ini itu adalah mesej yang cukup mantap kepada semua pihak untuk rasuah itu tidak ada tempat di sistem demokrasi di Malaysia dan pada pilihan raya yang akan datang tu ini perlu menjadi satu pesanan yang penting kepada dan desakan ya kepada semua ahli politik. Sesiapa yang hendak masuk ke dalam sistem politik tu mesti ada integriti. Kalau tidak ada integriti, rakyat akan tolak. Okey, Cynthia, perhakiman hari ini jelas mengangkat bahawa salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan juga 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Ini antara perkara yang seringkali menjadi kemusykilan. Ada loophole yang nyata dalam sistem yang kita lalui sekarang. Yang antaranya pendanaan politik, pembiayaan politik dan juga urus takbir berkaitan dengan pengubahan wang haram. Walaupun ada undang-undang yang ketat dan jelas, AMLA misalnya dan sebagainya. Tetapi adakah ini sebagai satu mesej kita perlu perkukuhkan undang-undang yang sedia ada dan tidak boleh berlengah lagi kerana ada ruang-ruang yang bocor yang boleh diguna pakai oleh mereka yang ingin mengambil kesempatan. Mereka kata mereka tidak tahu datang dari mana wang ini dimasukkan, siapa yang bagi dan sebagainya. Ini bukan untuk politik, ini untuk kebajikan, buat rumah anak yatim dan seumpamanya. Jadi bagaimana ini sebagai satu penanda aras kita bergerak ke hadapan, ya, walaupun RUU pendanaan politik kita dengar akan dibentangkan ke sesi akan datang, tetapi adakah ia cukup, Cynthia? Ya, itu memang satu soalan yang sangat penting. So saya rasa dalam melonjak ke depan, dalam maju ke depan sebagai sebuah negara, kita tidak boleh melengah-lengah lagi. Isu pendanaan politik adalah isu yang sudah lama. Ada ramai orang yang buat advokasi, masyarakat sivil, akademia dan sebagainya untuk akta pendanaan politik. Ini adalah sangat penting sebelum pilihan raya yang akan datang. So kami harap proses ini akan dipercepatkan. Itu adalah satu. Yang kedua itu adalah tentang akta pemberi maklumat. Kalau ada apa-apa salah guna kuasa, kita perlu memperkasakan rakyat untuk datang ke depan untuk membuat aduan. Bukan yang pengadu tu diserang balik seperti apa yang berlaku dalam banyak kes sekarang. So, sistem undang-undang kita mesti diperkasakan, mesti diperbetulkan di mana yang salah. Dan saya nak menjadikan hari ini sebagai satu reminder juga, sebagai satu
peringatan kepada semua bahawa kita memang ada satu plan anti rasuah nasional yang digubal pada tahun 2019, tetapi tidak ada mana-mana pihak yang mengambil kira secara serius mana-mana akta yang termasuk dalam plan tu yang perlu digubal, yang perlu diubah, yang perlu diperbaiki. Dan saya rasa ini adalah satu pembelajaran yang sangat penting bahawa kita tidak boleh lengah-lengah lagi dan sistem politik kita perlu diperbaiki dalam beberapa aspek dan saya harap Parlimen akan menjadi satu institusi yang sangat penting untuk menjalankan tugas ini sebab institusi kehakiman telah pun tunjuk kepada kita betapa pentingnya keberanian dan keteguhan dalam membawa isu integriti ke depan. So saya harap apa yang kita telah pun gubal pada 2019 tu akan dilaksanakan sebelum pilihan raya yang akan datang. So kami desak Perdana Menteri sekarang Ismail Sabri untuk secara serius dan akan mempercepatkan proses ini. Adakah Cynthia yakin dengan sabitan hukuman ini, kedudukan kita dalam indeks persepsi rasuah untuk tahun akan datang merujuk kepada tahun ini kerana banyak sekali perkara yang positif berlaku, terutamanya dalam hal penggubalan undang-undang baru misalnya akta pendanaan politik yang akan datang, akta lompat parti dan sebagainya, termasuk sabitan hukuman yang terkini yang kita lalui pada petang ini. Adakah indeks persepsi kita akan sedikit meningkat kalau berbanding apa yang berlaku pada 2021 dan juga 2020? Sebab indeks tu ada banyak faktor yang terlibat dalam persepsi dia. Tetapi keteguhan Mahkamah Persekutuan hari ini memang adalah satu unsur demokrati yang sangat-sangat positif dan ini adalah satu independent of the institution yang kita kata institusi ini telah pun demonstrasi bahawa mereka adalah memang bebas daripada apa-apa unsur politik dan mereka telah pun membuat keputusan secara wajar. So itu memang akan menjadi satu poin yang penting untuk Malaysia naik balik dalam CPI. Tetapi ada banyak lagi kes di mahkamah, kes high profile ya di mahkamah yang mesti mengikut teladan yang berlaku hari ini supaya hakim tu diberi ruang ya untuk membuat keputusan secara adil, mengkaji fakta dan sebagainya. Dan pesanan untuk rakyat hari ini saya harap ada lebih di antara kami akan bersama-sama untuk masuk bersama dalam perjuangan anti rasuah ni so that dalam masa yang depan anak-anak muda kita akan lebih tahu ya kalau ada salah guna kuasa itu mereka dengan cepat akan membuat aduan, akan menegakkan sistem balik dan tidak tunggu sampai apa yang berlaku pada hari ini. Okay. So saya harap ini adalah unsur positif untuk membawa kita ke depan. Ya, kita lihat yang pertama. Selepas ini kita akan lihat dengan keputusan besar oleh 5 barisan hakim Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan kesalahan yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri, oleh Hakim Nazlan sebelum ini. Kita akan melihat dari aspek teori ataupun doktrin pemisahan kuasa. Walaupun dalam masa 48 jam ataupun akhir-akhir ini seolah serangan bertalu-talu berkaitan dengan campur tangan eksekutif, digesa dan sebagainya. Tetapi akhirnya petang ini kita dengar Ketua Hakim Negara dan juga barisan Hakim Rayuan memberikan satu ketegasan dan tidak ada yang berkompromi tentang itu. Kita rehat dahulu, kembali dalam melihat analisis sabitan kesalahan ataupun hukuman yang diberikan kepada mantan Perdana Menteri. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Esrawani bersama saya Nazri Kahar dan juga Cynthia Gabriel, pengarah eksekutif C4 ataupun Pusat Memerangi Kronisma dan juga Korupsi yang masih
bersama kami memberikan analisis berkaitan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan sabitan dan juga hukuman terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, mantan Perdana Menteri, dalam kes rasuah melibatkan SRC International Sdn Bhd melibatkan dana 42 juta ringgit, dan keputusan ini dibuat sebulat suara oleh 5 panel hakim yang dipengusikan oleh Ketua Hakim Negara. Jadi Cynthia, dengan keputusan dan penegasan, walaupun apa juga yang sudah pun dijelaskan oleh barisan pendakwaan dan juga barisan peguam bela Datuk Seri Najib selama beberapa tahun kes ini berjalan, jadi keputusan ini juga mengangkat bahawa teori ataupun doktrin pengasingan kuasa masih dipertahankan oleh bidang perundangan, apatah lagi barisan-barisan hakim kita yang hebat membuat keputusan pada petang ini. Jadi ada pihak mengatakan bahawa risau dan juga sanksi dengan serangan-serangan mutakhir ini berkaitan dengan campur tangan kuasa-kuasa tertentu, sama ada pihak eksekutif dan seumpamanya. Jadi apa komen C4 dalam hal ini? Saya rasa bahawa keputusan hari ini telah pun memberi satu gambaran yang sangat bagus ya untuk kebebasan institusi. Sebab dalam kes seperti Datuk Seri Najib ni yang high profile, yang memang tertinggi sekali dari segi profil sebab melibatkan mantan Perdana Menteri, memang ada banyak elemen yang terlibat. Yang paling merisaukan adalah isu unsur pengaruh eksekutif. Dan ini adalah satu perkara yang sangat besar ya dalam isu rasuah, isu salah guna kuasa dan isu pengasingan kuasa. So saya rasa bahawa dalam artikel-artikel yang dipetik dari semalam, memang ada beberapa artikel yang kata bahawa ada desakan kepada Perdana Menteri untuk cuba memberi tekanan sedikit kepada hakim untuk menunda kes tersebut. Saya harap isu itu tidak betul. Dan itu adalah satu yang tidak boleh digalakkan. Isu pengaruh eksekutif itu adalah satu isu yang sangat besar dalam agenda rasuah, bahawa pengaruh eksekutif itu mesti diasingkan dan kuasa eksekutif itu tidak boleh terlibat dalam legislatif dan juga dalam sistem kehakiman. So apa yang di gambaran yang kita dapat daripada keputusan sebulat suara hari ini adalah satu gambaran yang cukup bagus untuk masa depan demokrasi kita. Sebab keutuhan institusi, kebebasan institusi seperti kehakiman, seperti apa lagi yang kita perlu untuk bebas tetapi belum lagi bebas, seperti SPRM, seperti Polis Diraja Malaysia, seperti Jabatan Pendakwa Raya dan sebagainya, mesti digalakkan untuk menjadi lebih bebas. Dan hari ini institusi kehakiman telah menunjuk satu teladan yang sangat penting bahawa ketegasan, keutuhan dan kebebasan institusi adalah sangat penting untuk memelihara satu demokrasi. Dan ini adalah unsur yang sangat baik untuk Malaysia di masa hadapan. Dan kepulihan faktor integriti di mahkamah-mahkamah tinggi, khasnya Mahkamah Persekutuan, telah pun didemonstrasi hari ini. Dan saya sebagai masyarakat sivil yang telah lama telah memperjuangkan isu hak asasi manusia dan anti rasuah, nak salute kepada hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan yang telah pun tegas ya, walaupun diserang dari segi peribadi, serangan ke atas kewibawaan mereka dan integriti mereka dan sebagainya, tetapi masih mengikut fakta, masih mengikut apa tugas yang mereka sepatutnya jalankan, dan ini adalah satu message yang sangat penting untuk semua orang, khasnya mereka yang memegang kuasa. Ya, dalam isu ini juga apabila berkaitan dengan pendedahan salah guna kuasa,
pendedahan isu rasuah dan juga whistleblower misalnya, ia banyak bergantung kepada laporan pihak media. Isu berkaitan dengan governance, integrity, accountability, ia juga dapat direalisasikan ataupun dibawa ke muka pengadilan apabila banyak laporan-laporan penyiasatan dapat dilakukan oleh jurnalis ataupun para wartawan dan juga kelompok media. Dalam hal ini, bergerak ke hadapan kerana saya mewakili pihak media di sini. Bagaimana Cynthia melihat media juga perlu dibebaskan untuk melakukan lebih banyak laporan-laporan berbentuk penyiasatan. Hal berkaitan salah guna kuasa, rasuah, kerana ia begitu kompleks. Misalnya Panama Papers kita boleh baca dalam laporan Panama Papers misalnya. Ia bukan satu yang straightforward. Ia boleh bertindan-tindan lapisannya di mana akaun-akaun pesisir pantai ataupun proksi-proksi mereka menyimpan wang-wang haram ini. Pandangan Cynthia. Isu jurnalisme bebas dan isu jurnalisme yang ada kemahiran untuk membuat siasatan yang melibatkan salah guna kuasa dan mengikut dana haram adalah sangat penting, tetapi tidak ramai. Di Malaysia juga tidak ramai pihak wartawan yang mengambil langkah untuk mengikut jurnalisme yang ada motif siasatan. Investigative journalism yang kita kata tu adalah sangat-sangat penting dalam cuba memberi satu kes, memberi fakta yang biasanya tersembunyi. Ini menjadi kerja anti rasuah tu sangat penting, bukan saja penting tetapi menjadi satu yang sangat sophisticated dan kompleks seperti saudara Nazri kata tadi, sebab untuk mengikut dana haram tu kebanyakannya adalah wang yang tersembunyi dalam ekonomi yang lebih hitam. The shadow economy yang di mana kita kata black money ataupun wang tu secara tak rasmi mengikut satu aliran yang biasanya tersembunyi. So siasatan tu adalah sangat penting dan kami rasa peranan media itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Satu, dalam mendedahkan isu salah guna kuasa, isu rasuah, isu pengubalan wang haram. Walaupun kita ada AMLA, tetapi penguatkuasaan dia mesti diperkukuhkan. Kalau tidak, ada banyak isu di luar negara itu yang memang tidak ada apa-apa urus tadbir dari mana-mana negara. So itu adalah satu isu yang sangat penting dan saya harap ada lebih wartawan yang akan mengikut langkah International Consortium of Journalists yang telah pun membawa bertimbun-timbun dan beribu-ribu dokumen dalam Panama Papers, lepas tu Paradise Papers, lepas tu yang paling dalam tahun yang lalu Pandora Papers. Dan Pandora Papers telah pun menama beberapa high profile ahli politik juga dari Malaysia dan dari tempat-tempat yang berlainan antarabangsa yang telah pun melakukan praktis yang tidak berapa sihat, cuba sembunyi wang di offshore islands dan mengguna shell company yang dia kata iaitu syarikat-syarikat yang hanya dibentuk untuk menerima wang dan untuk menghantar wang itu kepada syarikat yang lain, lepas tu mereka akan tutup dan sebagainya. So ada banyak macam permainan yang berlaku dalam sistem rasuah antarabangsa ini yang wartawan memainkan peranan yang sangat penting. So macam Astro Awani telah membuat kerja yang cukup bagus dalam beberapa tahun yang lepas ni, telah pun mendedahkan banyak isu, memberi ruang untuk masyarakat sivil, untuk akademia, untuk ahli politik untuk berbincang tentang isu semasa dan sebagainya. So itu adalah satu amalan demokrasi yang cukup penting. So jurnalis ataupun wartawan adalah satu target yang sangat penting dalam mendedahkan rasuah, dan dalam mengatakan tu saya rasa itu terlibat sangat dengan isu Akta Pemberi Maklumat
Walaupun kita ada akta pemberi maklumat, tetapi akta itu kurang dari segi kewibawaan, Okey. kurang dari segi um, elemen-elemen yang perlu Perlindungan. untuk Ya. cuba menjaga Ya, pemberi maklumat. kerahsiaan. Terima kasih Cynthia Gabriel, Pengarah Eksekutif C4 ataupun Pusat Memerangi Kronisma dan juga Korupsi atas analisis terkini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan ini mengekalkan sabitan dan juga hukuman terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes SRC International pada petang ini. Itu sahaja untuk sesi ini dan kita akan banyak lagi analisis yang baru dan di Esro Awani dan juga di esroawani.com. Sekian sahaja bersama saya Nazri Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi.